Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa maklumat. Yang pertama, siapa ada tercicir jam di tempat wuduk, boleh datang jumpa saya. Yang kedua berkenaan dengan gerobok ihsan di luar, gerobok makanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau perlu, kalau rasa perlu, boleh ambil saja. Tak payah bagi nama, tak payah kalau orang nak ambil, tak payah. Datang je ambil. 24 jam lah. Nak datang 5 pagi, 4 pagi, 3 pagi, ambil je. Kita tak ada tetapkan, tak ada buat daftaran, tak ada buat pendaftaran. Cuma nak kena ni je lah, scan My Sejahtera, itu je lah sebab datang surau. Tapi kalau nak ambil je boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak menyumbang, rujuk pada Haji Zakaria. Tak tahu nak nyumbang apa, nak sumbang tapi tak tahu nak sumbang apa, rujuk dengan Haji Zakaria. Dia boleh beritahu, oh, beras sekarang sikit, sardin sekarang sikit, boleh kalau nak sumbang. Kalau nak sumbang, ada barang sendiri nak sumbang, boleh maklumkan juga pada Haji Zakaria. Sebab beliau adalah penyelaras untuk program gerobok ihsan. Yang seterusnya, tuan-tuan kalau tengok jiran-jiran yang ada masalah, boleh juga tolong datang ambil dan bagi pada dia. Konsep kita, kejiranan kita kat sini, kalau kita tahu jiran-jiran kita mana yang agak susah, kita rasa dia susah, kita ambil dan beri pada jiran kita, ataupun masakkan untuk jiran kita. Dan gerobok ihsan tu akan berjalan sajalah, berjalan, orang top up, kita ambil bagi pada orang-orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan ni bukan pada orang yang asnaf saja. Orang even dia dah ada pendapatan tetap tapi perlu ada, nak juga terpaksa, ambil je. Itu saja. Untuk karya sini lah, kita utamakan untuk karya sini. Tapi kalau ada yang keluar, boleh sajalah. Tapi tengok keadaan barang tu lah. Jangan ambil semua, nak bagi semua. Kalau ikut memang tak cukup pun barang ni kalau pergi keluar. Tapi boleh lah, InsyaAllah. Banyak kamera. Stop. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam wa ahlul kiram lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim, sayyidina wa habibina Muhammadanil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ni kita sekali lagi dapat bersama dalam program kita, dalam kuliah kita. Dan seperti biasa kita menggunakan pakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Baik, malam ni kita masuk sambungan tajuk bab Maja'a fi asy-syafa'ah. Cerita tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hari ini kita terus masuk hadis. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dharra fa'akalah wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan. Baik, dia kata apa? Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal. Nama dia kita sebut apa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah ni, dia kata apa? Telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu daging, lalu diangkat akan dia kepadanya, akan lengannya, maka dimakan akan dia. Satu hari Nabi hadir satu jamuan. Dalam jamuan tu, ni yang kata tuan rumah ni duk hidang kepada Nabi ni daging. Maka Nabi ni rupanya syok dengan daging tu, maka Nabi makan daging tu sehingga kan dia kata apa? Dan adalah ia berkenan akan dia, maka digigitnya, yakni dipegangnya dan dikokoknya. Maksudnya syok sungguh daging tu. Kan? Dengan gigi hadapannya daripada daging akan sebagaimana gigi. Dia nak cerita Nabi syok makan daging tu. Nabi makan puas-puas jamuan yang dihidangkan tu. Thumma qala ana sayyidun nas yaumal qiyamah hal tadru lima zaka. Nabi SAW kata apa? Tengah duduk-duduk makan tu, jamuan tu, Nabi lontarkan satu soalan kepada para sahabat.
Nabi kata apa? Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Hal tadruna limazaka? Nabi kata, hampa tahu atau tidak, aku ni besok tengah duk makan tu Nabi sembang cerita akhirat. Tu yang kata Nabi tu. Ada je masa sembang pasal agama, ada masa sembang pasal akhirat. Nabi kata, ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Aku besok Tuhan lantik kepada aku ni, Allah bagi jawatan kepada aku ni di akhirat besok, ketua kepada sekalian manusia. La ilaha illallah. Tuan-tuan, apa maksud Sayyidun Nas? Maksudnya Nabi tu nanti dia jadi penghulu, dia jadi ketua kepada semua manusia yang duk kompoi daripada zaman Nabi Adam sampailah last sekali bernyawa di dunia ni. Maknanya Nabi Adam pun duduk bawah koman Nabi besok. Maknanya ni yang kata Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi yang lebih senior daripada Rasulullah ni, besok ni duduk bawah Nabi. Nabi kita ni, Nabi Muhammad ni, dia adalah Nabi yang paling bongsu, dia Nabi paling junior, tapi dia ketua kepada sekalian manusia besok. Patutnya Nabi Adam lah ketua, kan? Ataupun lepas Nabi Adam siapa? Tuan-tuan, sakit tengkuk saya. Awak tak duduk depan. Ni pun sama, duduk belah sini, duduk depan. Banyak geng kat sini. Satu geng sini, satu geng. Kalau tak pandang, orang kata sombong. Naya ke kita lah tengkuk sakit. Muslimina muslimat anda rahmati Allah sekalian. Jangan bukan marah. P. Ramli kata nasihat. Kalau boleh straight, biar tok guru tu tengok kita depan. Tapi kalau tak boleh, nak buat lagu mana? Kalau dah selesai lagu tu, kan? Muslimina muslimat anda rahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, selain daripada hadis ni, Allah Ta'ala pun dah tunjuk dah. Yang kata Allah, inna dina indallahil Islam. Apa dia? Agama yang diterima oleh Allah, yang diredai oleh Allah, yang Allah terima satu-satunya agama di hujung zaman ni, akhir zaman, adalah Islam. Sepatutnya jadi macam tu. Kalaulah orang Kristian, orang Nasrani, orang Nasara dok kata bahawa agama dia agama yang benar, kenapa tak Nabi Isa dilantik jadi penghulu di padang mahsyar? Nampak tak? Tuhan bagi signifikan. Kalaulah orang Yahudi dok kata apa? Nabi depa, Nabi Musa. Bukan setakat Nabi Musa saja Nabi depa. Depa ada Nabi apa lagi? Nabi Yaqub, pengasas kepada Bani Israel tu, Nabi Yaqub. Nabi yang datang daripada bangsa mereka lagi, Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi siapa lagi? Muslimin dan muslimat, Nabi Yunus, Nabi Yusuf. Daripada 25 Rasul tu mostly datang daripada Bani Israel. Tu yang hari ni Yahudi duk kata apa? We are the chosen people by God. Kami adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bukti dia apa? Mostly daripada Rasul 25 tu mai tang kaum kami, mai daripada Bani Israel, mai daripada Yahudi. Depa kerek. Tuan-tuan, ayat tu depa tak boleh pakai lah dah. Dulu depa boleh bangga dengan ayat tu. We are the chosen people. Nahnu qaumun mukhtar minallah. Kami adalah kaum yang dipilih oleh Allah. Lah depa tak boleh pakai dah slogan tu. Lah ni depa kena terima hakikat. Nahnu qaumun mal'un minallah. Orang Melayu kata melaun. Melaun tu daripada bahasa Arab. Mal'un namanya. Mal'un maknanya dilaknat.
Sekarang mereka kena mengaku mereka adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Semua orang tak suka dia. Kan? Kalau kita tengok sejarah Yahudi yang menetap di Palestin tu, mereka rampek tanah Palestin. Kan? Mereka dibuang oleh Europe. Eropah pun tak suka dia. Kesatuan Eropah ni buang mereka daripada tanah Eropah. Nampak tak? Orang Kristian pun tak suka dia. Nazi pula bunuh mereka sampai 5 juta. Itu pun dia bunuh cuma separuh aja. Hitler kata apa? Saja saya bagi lebih. Saja saya bagi baki yang lain. Kalau pupus semua Yahudi ni, hampa duk kata kami kejam. Saja kami bagi ada baki kaum Yahudi ni supaya hampa mengaku ataupun hampa faham kenapa kami bunuh Yahudi tu awal-awal dulu. Sebab mereka ni perosak semua. Sebab itu dipanggil mal'un. Tuhan laknat mereka setelah mereka engkar kerasulan Nabi Muhammad. Mereka sampailah ni duk tunggu Nabi akhir zaman tu. Mereka nak Nabi akhir zaman tu mai daripada kaum mereka. Sampailah. Mereka tertunggu-tunggu mana Nabi akhir zaman. Mereka tak iktiraf Nabi Muhammad ni. Sedangkan Tuhan sebut dalam Taurat, Tuhan pun sebut dalam Injil tentang kerasulan Nabi Muhammad. Mereka tak boleh terima. Bila mereka tak boleh terima, Tuhan laknat mereka. Dah tak ada kemuliaan kaum Bani Israel. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ni pun menunjukkan bahawa bila Nabi Muhammad jadi Sayyidun Nas, Nabi Muhammad jadi penghulu kepada sekalian manusia, maknanya agama Nabi Muhammad jadi diterima. Syariat Nabi Muhammad lah diterima pakai. La Yahudiyan wala Nasraniyan. Tak ada dah sepatutnya agama Yahudi dan tak ada dah sepatutnya agama Nasrani. Sopa juga macam kita baru-baru ni sambut Isra' Mi'raj. Kan? Tuan-tuan tengok apa hikmah di sebalik Nabi Muhammad dilantik jadi imam di Baitul Maqdis. Kan? Nabi sampai jadi Baitul Maqdis. Ni Nabi-Nabi yang sebelum ni 300 lebih standby dah belakang ni. Standby untuk jadi makmum kepada Rasulullah. Walhal di belakang Nabi tu, ketika Nabi angkat takbir, belakang Nabi tu ada Nabi Adam, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Kalau betul lah orang Yahudi duk kata Nabi Musa patut dialah hero, dialah sebagai Nabi akhir, dialah sebagai hero kepada semua orang ataupun ketua kepada semua orang. Kalau duk kata Nabi Musa lebih bagus daripada Nabi Muhammad, awak Nabi Musa tak dilantik jadi imam oleh Allah. Ataupun orang Nasrani duk kata Nabi Isa, mereka punya Jesus lagi mulia daripada Nabi Muhammad. Awak Nabi Isa tu tak ke depan untuk jadi imam. Awak mereka ni kena tunggu pula Nabi Muhammad ni. Bermakna di sebalik cerita ni Tuhan nak bagi tahu inna dina indallahil Islam. Agama yang Tuhan redha, yang diterima pakai adalah Islam. La Yahudiyan wala Nasraniyan. Sepatutnya tak ada Yahudi dah. Agama Yahudi tu tak ada dah. Sepatutnya pun agama Nasara pun tak ada dah. Ya, memang kita mengaku dulu agama Yahudi diterima sebab dia agama samawi, sebab ada kitab nama dia Taurat. Sebelum Taurat adanya kitab Zabur melalui Sayyidina Daud alaihi salam. Apabila datang kitab Taurat, maka sepatutnya mereka yang beriman dengan kitab Zabur berpindah pula beriman kepada kitab Taurat. Sebab dalam Taurat ada pengajaran kitab Zabur, dia melengkapi pengajaran Zabur. Begitu jugalah bila mai Injil kepada Nabi Isa. Sepatutnya yang beriman kepada Zabur dan yang beriman pula kepada kitab Taurat patut beriman kepada kitab Injil, sebab Injil melengkapkan pengajaran yang ada di dalam kitab Zabur dan juga Taurat. Begitulah juga sekiranya bila turun Al-Quran.
Kan 400 tahun kemudian selepas Injil turunnya Al-Quran. Sepatutnya yang beriman dengan Zabur, yang beriman dengan Taurat, yang beriman dengan Injil, patut-patutnya beriman kepada Quran sahaja. Sebab dalam Quran tu dah ada dah syariat Zabur, dah ada dah syariat Taurat, dah ada dah syariat Injil. Dia melengkapkan kitab-kitab samawi yang sebenar. Patutnya macam tu. La Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidak ada dah patutnya Yahudi, tidak ada dah patutnya Nasrani. Tuhan dah bagi cantik dah. Tapi dia kerana keengkaran mereka ni, siapa dia? Yahudi tak mau terima Islam, Yahudi tak mau terima kerasulan Nabi Muhammad. Begitu jugalah Nasara tak mau terima Islam, Nasara juga tak mau terima kerasulan Nabi Muhammad. Sampai kiamatlah akan berlaku konflik antara agama ni. Nampak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So back to topik balik semula. Maka Nabi SAW kata, ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Tengah berada dalam jamuan tu, Nabi kata, aku nanti dilantik oleh Allah jadi penghulu kepada sekalian manusia, termasuklah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan segala-gala Nabi ni semua duduk bawah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hal tadaruna limazaka? Nabi tanya pula, hangpa tahu atau tidak, kenapa aku kena lantik jadi ketua pula di padang mahsyar? Kenapa tak Nabi Isa? Kenapa tak Nabi Musa? Kan? Saya cerita sikit lah tuan-tuan. Ni Tan Sri Mufti kita. Tan Sri Mufti kita ni dia, tuan-tuan tahu atau tidak, dia ni pernah diajak berdebat dengan Pedri satu Malaysia. Yang ni dia tak cerita banyak ceramah dia, kan, ada. Tapi sampai cerita tu kat saya. Tu, mereka ajak Tan Sri Mufti kita ni pergi berdebat di mana? Bukit Bendera, Pulau Pinang. Bukit Bendera, Pulau Pinang. Dijemput mai ke sana. Dia Pedri ni pun tuan-tuan, mereka pun ada ketua juga macam kita lah, mufti. Ketua agama kita adalah mufti, kan? Bidang agama kita yang paling tinggi adalah mufti. Pedri ni pun sama. Setiap negeri dia ada ketua Pedri dia. Dan dalam banyak-banyak Pedri tu dia ada ketua dia. Jadi dia dijemput untuk naik ke Bukit Bendera Pulau Pinang untuk berdebat. Kan? Tuan-tuan tahu apa soalan yang mereka bagi pada Tan Sri Mufti kita ni? Dia tanya, betul tak dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu percaya tak dalam hadis bahawa di akhir zaman nanti yang membunuh Dajjal adalah Isa, our Jesus? Dia kata, betul ke tak betul? So Tan Sri Mufti ni dia kata betul lah, sebab sahih dalam hadis. Antara tanda-tanda akhir zaman ataupun antara tanda-tanda kiamat besar, Nabi Isa akan turun, dan peranan Nabi Isa tu turun, tujuan apa dia? Untuk bunuh Dajjal. Tapi sebenarnya Nabi Isa turun tu bukan kerana nak menjadi Nabi dah. Dia tak boleh jadi Nabi dah. Dia tetap mengikut syariat Nabi Muhammad. Masa tu Injil tak pakai dah. Dia pun tetap pakai Quran sebagai perlembagaan dia. Tu Nabi Isa. So Pedri ni, ketua Pedri ni tanya Tan Sri Mufti kita, betul tak our Jesus, kami punya Nabi Isa kami ni, dialah yang akan turun, dia duduk di syurga, dia akan turun ke bumi, tujuan dia akan bunuh Dajjal. So Tan Sri dia angguk betul. So my next question, soalan kedua, dia kata, why Isa, why Jesus, not your prophet Muhammad? Itu dia nak tanya, kan? Punyalah jauh panggil panjat Bukit Bendera tu, nak tanya yang tu dia. Nampak tak?
Tujuan dia apa? Dia nak bagi tahu bahawa dia punya Nabi Isa tu lagi hero daripada Nabi Muhammad tu je pun. Dia kata kalau Nabi Muhammad hang tu adalah hero ke ataupun Nabi yang dipilih oleh Allah ataupun dialah ketua kepada sekalian Nabi, kenapa Tuhan tak suruh Nabi Muhammad yang bunuh Dajjal? Why Isa, our Jesus? Yang tu je pun. Tan Sri Mufti ni awal-awal dia tak boleh jawab tu. Benda ni mana ada dalam kitab? Baru masih kalau cari pun tak jumpa. La ilaha illallah. Dia kata dalam ceramah dia, dalam hati dia doa pada Allah, ya Allah, bagilah saya ilham yang boleh saya kalahkan puak-puak ni. Kan? Bagi kita, kalau kita tak boleh jawab soalan tu tak ada apa. Tapi bagi mereka, kalau kita ni, kalau mufti, sebab dia ni mufti, lainlah kalau saya tak boleh jawab. Kalau saya tak boleh jawab, tak ada apalah. Ni kalau mufti tak boleh jawab, bagi mereka satu kemenangan. Satu kemenangan. Jadi Tan Sri Mufti pun dia doa pada Allah, ya Allah, bagilah ilham. Alhamdulillah, sampai ilham. So Tan Sri dia tanya balik Pedri tu, daripada mana awak dapat cerita ni? Dia tanya balik, cerita apa? Tak, cerita tentang Nabi Isa turun bunuh Dajjal. Dia kata daripada hadis lah. Hadis tu daripada siapa? Daripada Nabi kamu lah Muhammad. Bermakna hang percayalah Nabi kami. Kena hang percayalah Nabi kami. Kalau percaya dah Nabi kami, hang kena berimanlah dengan Nabi kami. Mengucaplah la ni juga. Diam mereka. Sebab apa? Mereka ambil fakta tu daripada hadis. Buat pula hadis tu sebagai hujah. Bermakna dia percayalah hadis tu. Dan hadis tu datang daripada Nabi Muhammad. Sepatutnya beriman dah kamu ni kepada Nabi Muhammad, sebab dah percaya kata-kata Nabi Muhammad. Sadaqah Rasulullah. Diam puak-puak ni, lah tak jadi berlawan balik. Soalan kedua, ketiga tak mau tanya dah. Mereka hantar Tan Sri kita ni turun bawah. Balik lagu tu je. Nampak tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya. Kemudian dia kata lagi, yajma'ullahu an-nas al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahid fayusmi'uhumud da'i wa yanfuzuhumul basar. Iaitu kerana dihimpun oleh Allah akan manusia semuanya, yang awalnya dan yang akhirnya, pada bumi yang satu, iaitu bumi mahsyar, maka diperdengarkan mereka itu oleh orang yang menyeru, dan boleh luluh dan nampak akan mereka itu oleh orang yang memandang. Wa tadanu syamsa minhum fabalaghan nas minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Dan hampir daripada mereka itu oleh matahari, seperti mana orang yang tersebut, seperti barang yang tersebut dahulu, maka sampai orang-orang itu daripada duka cita, dan bala orang yang tiada kuasa mereka itu menahannya, dan upaya mereka itu menanggungnya. Tuan-tuan boleh faham? Dia cerita pasal apa? Nabi kata apa? Aku dilantik oleh Allah untuk jadi ketua kepada sekalian manusia. Pasal ketika mana huru hara berlaku di padang mahsyar. Apa di antara huru hara berlaku di padang mahsyar? Tersebut banyak kali dah. Iza kana yaumul qiyamah udniyati syams minal ibad. Ini hadis, tuan-tuan. Iza kana yaumul qiyamah udniyati syams minal ibad. Bila mai hari kiamat, antara benda yang berlaku di kiamat nanti, antara benda yang Tuhan buat di padang mahsyar, apa dia? Udniyati syams minal ibad. Allah bawa turun matahari yang hari ni jauh daripada kepala kita 150 juta kilometer. Nanti Allah bawa turun dekat dengan kepala kita. Qaidah mailun am mailaini. Yang kadar dia, Nabi kata 1 mil ataupun 2 mil. Baik, saya terpaksa repeat hadis ni walaupun dah banyak kali baca.
Jadi perawi kepada hadis tu nama dia Miqdad. Miqdad ni dia bila dengar Nabi kata idza kana yaumul qiyamah udniyati syamsu minal ibad, bila mai hari kiamat Allah Taala bawa turun matahari dekat dengan kepala kita. Dekatnya matahari itu dengan kepala kita kadar dia berapa? Qaida mailin am mailaini, kadar dia 1 mil ataupun 2 mil. Perawi kepada hadis ni, perawi ni maksudnya apa? Yang menyampaikan, yang meriwayatkan hadis ni, dia sahabat Nabi, nama dia Miqdad. Miqdad ni dia dengar secara langsung daripada Nabi. Dia kata, la adri ayyul mailaini ana amasafatul ard amil mailul ladzi tuqtahalu bihil ain. Dia kata, I'm not sure. Saya pun tak pasti. Cakap dengan Meru ni, orang Meru kena cakap orang putih sikit lah. Kan? Tengok rumah batu besar-besar ni cakap orang putih sikit lah. Belah kampung kita style orang kampung. La adri, dia kata saya pun tak pasti, saya pun tak tahu. Miqdad ni kata, ayyul mailaini ana, apa yang Nabi maksudkan mailun itu? Min ya lam, kan? Amasafatul ard amil mailul ladzi tuqtahalu bihil ain. Adakah yang dimaksudkan oleh Nabi itu mailun itu yang pertama perbatuan, mileage. Orang putih pun panggil mile, perbatuan, M-I-L-E. Kita British punya jajahan, kita tak pakai batu, kita pakai kilometer. Tapi sebelum tu kita pakai batu. Tu yang ada lah ni kampung batu 5, batu 3, batu 2, mereka tak mau bubuh. Ada Guyub habis. Dulu ada batu 2 di belah Batu Gajah tu, kampung Srijaya nama dia. Patut nama kampung tu Batu 2, sebab sebelum tu kampung Batu 3. Saya mengajak kampung tu Srijaya. Siapa orang situ? Sebab kok besan dia orang situ, menantu dia kan. Alhamdulillah selamat saya. Kalau saya goreng pun tuan-tuan tak tahu apa. Ya sungguh dia Batu 2. Tukar nama kampung tu Kampung Srijaya. Saya tanya, awak tukar? Seriau Ustaz, Batu 2 tu tulisan. Nak seriau apa? Yang seriau ni kalau tak cukup amal, kan? Kalau tak bersedia, hutang dengan orang banyak, hutang dengan Tuhan pun banyak, Allah macam-macam. Yang ni kita seriau. Tuan-tuan, back to topic balik. So Nabi Miqdad ni yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? La adri ayyul mailaini ana, aku pun tak pasti. Sebab perkataan mailun itu dia ada double meaning, dia ada makna, ada 2 makna dalam bahasa Arab ni. Kita pun orang Melayu pun kadang-kadang satu bahasa macam-macam meaning ada, kan? Perkataan sentuh. Orang Melayu dia faham sentuh ni kadang-kadang sentuh apa? Sentuh biasa. Tapi ada sentuh juga kita guna untuk sorry to say, jima. Sentuh juga. Tapi budak-budak WeChat lah ni, budak-budak Facebook, budak-budak Instagram, mereka tak faham tu ayat tu. Malam tadi mereka menikah, malam tu juga malam pertama. Besok pagi tu mak ni tanya anak ni, tengah dia tu cuci pinggan ke apa semua tu, mak ni tanya, macam mana laki hang dah sentuh hang belum? Mak ni pun capoi mulut, tanya pula soalan tu. Anak pun dia jawab clear lah. Dia kata, kami sebelum nikah lagi sentuh lama dah mak tak melompat mak ni. Nampak tak bahasa orang tua dengan bahasa budak muda? Jadi perkataan sentuh tu dia kena ada satu makna terperinci, kena cakap secara spesifik. Nabi dalam hadis ni dia tak cakap secara spesifik. Nabi cakap secara roughly, secara general. General apa? Lupa cakap orang putih pandai, Melayu tak pandai. Rambang. Secara rambang, secara am, secara umum. Maka sahabat Nabi yang bernama Miqdad ni, dia tak faham apa maksud Nabi.
Dia kata masalafatul ard. Adakah yang Nabi maksudkan mailun itu masalafatul ard? Mailish, perbatuan. Amil mailul ladzi tuqtahalu bihil ain, ataupun batang besi yang orang guna untuk celak mata. Tu pun mailun juga. Orang Arab panggil batang besi yang kita kan celak jenis robot tu, bukan celak mak andam tu. Tu celak juga. Yang pensel dobi tu pun celak juga. Dia tengok pengantin perempuan, dia tengok tebal bulu kening kawan tu. Alah, kak tengok tebal bulu kening ha. Mai kak adjust sikit. Kak nama pun Kak Shelly, tapi IC Muhammad Rosli. Panggil Kak Shelly. Dia pun taruh lah bulu kening anak perempuan kita ni. Kemudian dia pun lukis macam jembatan belum binau. Kan? Yang tu celak juga, tapi bukan celak sunnah. Celak sunnah hak jenis sobok. Nak colek dia tu, nak ambil dia, kena ada satu batang besi. Besi tu, itulah mailun. So Miqdad ni dia kata ada dua aja makna. Mailun yang pertama mail edge, masafatul ard. Yang kedua batang besi yang orang guna untuk celak mata. Di sinilah berlaku percanggahan pendapat ulama muhaddisin, ulama hadis. So bagi mereka yang mengatakan bahawa makna pertama lebih tepat, Nabi kata tadi masafatul ard, makna pertama lebih tepat, maka mereka beranggapan dan mereka ambil keputusan bahawa batang besi itu nanti ataupun matahari itu nanti akan berada dengan kepala kita di padang mahsyar, kira-kira sebatu dua. Mengambil maksud bahawa mailun itu adalah masafatul ard, mile each. So mereka duk anggap sebatu dua matahari dekat dengan kepala kita. Tu dia tuan-tuan, daripada 150 juta kilometer bawa turun dekat dengan kepala kita sebatu dua. Ataupun makna yang kedua, apa dia? Mailul ladzi tuqtahalu bihil ain, batang besi yang orang guna untuk celak mata. So ulama hadis yang berpendapat makna kedua adalah lebih tepat, maka mereka ambil kesimpulan bahawa matahari nanti akan dekat dengan kepala sejengkai dua. Sebab batang besi itu ukurannya sejengkai. So whatever lah, sejengkai dua, sebatu dua. Hak 150 juta km ni pun tak larat nak tanggung. Ni kan pula nak terima matahari, nak hadap matahari yang duduk atas kepala kita nanti ni sebatu dua ataupun sejengkai dua. Nabi bagi warning kepada kita. Maknanya kalau rasa macam mana nak hidup lagu tu, boleh ke? Kalau duk rasa duk rasa takut, ambillah persediaan untuk menghadapi keadaan padang mahsyar tu. Sebab orang-orang soleh takkan kena. Yang kena azab matahari yang dekat dengan kepala ni adalah orang maksiat, orang yang berdosa, orang yang langgar perintah Tuhan. Depa yang soleh ni, depa yang alim, depa yang baik-baik ni dan sebagainya, besok ni akan berada di bawah arasy Allah. Siapa yang duduk tanggung, siapa yang duduk berada di arasy Allah, arasy Allah tu akan tanggung kepanasan tu. Depa tak akan rasa panas pun. Depa steady duduk bawah tu. Maknanya berubah jadi bagus dah, berubah jadi baik. Kan? Berubah jadi orang Islam, jadi elok, jadi baik, dan sebagainya. Dah Islam jangan murtad pula. Leceh. Muslimina muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sebut benda tu. Kenapa dia menjadi rasul? Apabila manusia kena padang mahsyar, apabila manusia kena panas matahari, dah tentu cempara depa ni. Tuan-tuan pi ambil unggun api lah, obor, apa nama, unggun api ke obor. Tuan-tuan pi sarang semut, bukan nak pi bakar depa, sarang semut ke, sarang anak-anak ke, bagi dekat api tu, bukan nak bakar pun, bagi hampir je, bagi depa rasa panas. Tak cempera semut tu. Cempera ni apa? Kelang kabut. Ini orang Penang kan? Dulu duduk Penang kan? Tak tahu cempera. Tak mengaku. Tuan-tuan pergi
Pi dekatkan unggun api itu ke sarang semut, ke sarang anak-anak itu. Tengok mereka lagu mana keadaan mereka. Cempaka, kelang kabut, keyau, lari sana sini apa semua. La ilaha illallah. Kalau itulah tuan-tuan yang terjadi kepada kita, boleh bayang manusia di padang mahsyar, mereka tak lari, tak boleh nak lari mana dah. Sebab Nabi kata apa? Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari kiamat, padang mahsyar, tak ada tempat nak lindung dah. Di dunia ni banyak tempat boleh lindung. Kita boleh cari mana-mana rumah kita menyorok. Lah ni boleh duk cari siapa tu? Muhammad Sejadah. Tak tahu kat mana. Jangan sebut nama betul kan, dia saman saya pula. Ni live ni. Kan duk cari, pandai dia menyelinap mana, pergi cari rumah mana, sampai orang tak tahu dia duk mana kadang sebab. Okey lah, di dunia kita boleh berlindung mana-mana. Padang mahsyar, Nabi kata yauma la dhilla illa dhilluh. Hari di mana tak ada tempat perlindungan kecuali yang selamat di bawah arasy Allah. Situ saja kita duduk boleh selamat. Tempat lain tak boleh selamat. Duduk tempat lain akan rasa kepanasan matahari. Tapi bila duduk bawah arasy Allah, steady. Dia akan selamat. Tapi syarat nak duduk bawah arasy Allah ni apa dia? Kena jadi orang elok, jadi orang soleh, jadi orang bagus, jadi orang yang Nabi maksudkan. Nabi sebut wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Antara orang yang selamat di padang mahsyar, rajulun, laki-laki, qalbuhu, hati dia, mu'allaqun, sentiasa melekat. Dia duk ketagih. Melekat ni sampai ke tahap ketagih. Tuan-tuan biasa tengok orang ketagih ketung kan? Ketagih arak lemak. Dia bukan setakat duk tengok ayat arak tu, lori botol arak tu lalu tu eliok mercik dah. Oh, syok, sedap. Tu ketagih. Yang ketagih yang tu tak syok. Ketagih yang macam tu, itu menjadi mudarat kepada kita. Ni yang ketagih yang boleh mendapat pahala ni apa? Ada orang dia ketagih nak ke surau. Walaupun bini dia larang dia, abang tu bukannya sihat sangat, mayang di rumah sudahlah, tak apa, aku nak pergi masjid juga. Kalau aku mampu pun mana apa aku boleh mampu. Oh, bini marah, anak-anak marah, abang tu bukan sihat sangat, ayah tu bukan sihat sangat, tak apa, ayah pisah aja kan, ayah balik. Ketegak tu, ketegak pasal apa? Ketegak nak pergi surau, pergi masjid. Pasal dia kalau satu hari tak pergi, dia rasa lain macam. Orang putih kata guilty conscious. Dia rasa rasa bersalah kalau tak pergi. Tak tahu siapa. Walhal dia sakit, boleh semayang di rumah, boleh semayang dekat rumah dia tu, tak ada masalah pun. Tapi dia rasa bersalah kalau tak nampak muka di surau masjid satu hari. Ada orang ada juga rasa bersalah kalau tak pergi masjid, pasal gambar dah tepek kat dinding. Saya main tanggopeng ni bukan nak tembak siapa-siapa, tapi kalau kena padan muka lah. Kalau tujuan saya, nawaitu saya nak sindir orang, tembak orang, saya tak boleh pahala. Niat saya nak tarbiyah. Tapi kalau kena padan muka lah, saya abang awal. Ustaz kena clear. Ustaz kena clear. Kalau tak mau jadi ustaz, jadi ostrich. Ostrich tau, mau muntah tau. Orang Perak kata apa bang? Tengin. Dia buat tengin aja kan. Orang tu buat salah, dia buat tak tahu, buat bodoh. Orang buat betul pun dia buat bodoh juga. Tu muntah. Burung muntah. Ustaz tak boleh jadi burung muntah. Ustaz kena clear. Benda betul kata, benda haram pun kata, tak betul pun kata. Tak kisahlah tu dia kawan kita ke, lawan kita ke, kena habaq mai. Kan? Ada juga rasa bersalah tak pergi surau ni, pasal gambar dah ada kat dinding tu. Tu pakai blazer tu dia lah. Kata rajin main surau lah ni. Katakan aku tak pergi, kau duk kata aku lah. Gambar ada, orang tak ada. Bersalah juga, tapi bersalah dengan orang, bukan bersalah dengan Allah. Orang yang bersalah dengan Allah ni, dia tak tahu siapa. Dia dengar azan tu, oh dia tak boleh, dia kena pergi juga. Kalau tak, makan tak berapa selera, tidur tak berapa lena, di tak berapa basah, dia kena main semayang, dia rasa bersalah. Tuan-tuan ada lagu tu, kalau ada sujud syukur pada Allah, alhamdulillah. Bukan semua orang dapat, tuan-tuan.
Ada orang tak pergi kuliah satu hari, ya Allah, rasa sakit satu badan, macam sakit urat Pak Long. Ada yang macam tu. Bermakna Tuhan dah grab hati kita. Yang ni yang Nabi maksudkan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang laki-laki yang hati dia melekat dah ke masjid. Saya doakan tuan-tuan lah orang tu. Sebab saya tak nampak muka lain lah. Lek-lek muka ni geng ni juga. Tahu dah dinding tu siapa duduk, kan? Belah sini siapa duduk. Abang baju petak ni saya kenal dulu lah. Jangan duduk tempat dia. Tu tempat dia, kan? Hak depan ni saya tak tahu ni geng apa, kan? Tapi balik-balik muka sama lah. Makna kalau balik-balik muka sama tu, itulah yang dikatakan mu'allaqun fil masjid. Hati yang dah sentiasa melekat ke masjid. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, saya ingat saya nak balun lagi, tapi dek kerana dah lewat sangat ni, kalau ada 10,000 tak apa, kan? Jadi sama-sama kita ikut SOP kita. Dan insya-Allah kita akan menyambung sambungan daripada hadis. Jadi hadis ni akan panjang lebar, tuan-tuan. Saya bagi sinopsis sikit, ringkas sikit. Nabi tadi dia kata apa? Aku adalah manusia yang dilantik jadi ketua di padang mahsyar. Sebab ketika mana padang mahsyar tu nanti matahari Tuhan dekatkan, tak cukup dengan matahari tu dekat, wa tadanu syams, Nabi kata wa tushiru umma syamsu fayakununa fil araqi kakadari a'malihim. Maka berlakulah keadaan macam mana matahari tu akan salai manusia di padang mahsyar tu cukup-cukup. Pasal apa? Kedudukan matahari tu hampir dekat dengan kepala manusia ni. Ada yang kata sebatu dua, ada yang kata sejengkai dua. Maka matahari tu pisalai depa ni. Fayakununa fil arqi kakadari a'malihim. Maka berlakulah banjir yang disebut oleh Nabi araq. Banjir araq maksudnya banjir yang mai tang badan manusia. Ni keluar sekali ayak peluh kita, ayak lemak kita, kan? Kita akan salai daging, salai ayam, apa ayak yang keluar daripada tubuh depa tu, itulah ayak yang bakal menjadi banjir di padang mahsyar. Yang mana banjir tu pula fayakununa fil arqi kaqadari a'malihim, ikut kadar jahat depa masa di dunia dulu. Tak tahu macam mana Tuhan buat. Gamaknya macam tsunami itu lah kot, kan? Kan tsunami tu ada rumah runtuh, tapi rumah Allah tak runtuh. Sebab ayak ni pun makhluk Allah, dia pun mengikut perintah Allah. Allah Ta'ala perintah dia untuk runtuhkan bangunan tu, runtuh dia. Allah Ta'ala tak izinkan dia runtuh bangunan tu, tak runtuh bangunan tu. Ya, yang di Aceh tu samalah juga keadaan padang mahsyar ni. Nabi kata apa? Fayakununa fil araqi kakadari a'malihim. Maka berlakulah banjir beluh, banjir ayak badan manusia ni di padang mahsyar ni kakadari a'malihim, ikut kadar nakal dan jahat mereka. Famin may yamur, famin may ya'khuzuhu ila aqbai. Ada yang banjir peluh ni naik takak-takak buku lali. Ni tak jahat mana, tak nakal mana, tapi jahat. Tapi jahat orang kata apa? Jahat kampung lagu tu lah. Famin may ya'khuzuhu ila rukbatai. Ada yang jahat lagi, banjir tu naik takat lutut. Famin may ya'khuzuhu ila haqawai. Ada yang naik lagi, jahat lagi, banjir tu pula naik takat pinggang. Famin may yuljimuhu iljama. Nabi kata ada yang banjir tu naik sampai ke rahang dia. Setengah hadis mengatakan ila ansafi azanihim, hingga pertengahan telinga banjir di padang mahsyar tu berlaku. Ini jahat semua. Allah Ta'ala akan bagi simbolik. Orang yang jahat teruk macam ni banjir tu, orang yang jahat pertengahan macam ni banjir tu kena, orang yang jahat dia sikit-sikit akan kena macam ni. Maka sudah tentulah mereka kalut keadaan di padang mahsyar dalam keadaan in waiting, dalam keadaan mereka menunggu bila masa Tuhan nak panggil dia ni untuk dihisap. Tuan-tuan, kita bukan boleh ambil nombor untuk kena hisap ni. Tuan-tuan pergi post office, tuan-tuan ambil nombor kan? Kan? Ataupun mana-mana bank, tuan-tuan ambil nombor kan? Padang mahsyar ada nombor kah? Tak ada nombor. Walaupun kita, Nabi Muhammad bagi jaminan umat dia lah yang akan dihisap terlebih awal, tapi umat Nabi Muhammad berapa juta pula pun,
Berapa triliun pula zaman Nabi sampailah akhir zaman nanti, berapa triliun umat Nabi Muhammad. Tu dalam tempoh in waiting, dalam tempoh menunggu tu, ada manusia yang kena gasak, kena ganyang dengan huru-hara di padang mahsyar, dengan matahari yang dekat ni. Lepas tu pula di bawah kaki depa ni naik pula ayak banjir ni. Maka ketika itulah depa tercari-cari siapa Nabi boleh tolong depa, bantu depa. Depa pergi cari Nabi Adam. Ni saya bagi gambaran dulu, kan? Kita bagi gadget dulu supaya bulan depan kalau ada kuliah kita bagi gadget dulu, kita bagi iklan dulu. Tuan-tuan tengok wrestling pun ada gadget, kuliah pun mau ada juga, supaya kita nanti teruja, oh apa cerita lepas ni. Maka ketika itu dalam keadaan yang sangat dahsyat, mereka duk cari-cari mana Nabi boleh tolong mereka. Masa tu baru mereka teringat nak cari Nabi. Masa di dunia mereka nak jauh daripada Nabi. Masa tu mereka cari Nabi, mula-mula mereka cari Nabi Adam. Sampai jumpa Nabi Adam. Nabi Adam surrender, nafsi. Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. 3 kali dia sebut, let me go. Aku tak boleh nak jumpa Tuhan. Aku tak boleh nak bawa hajat hampa. Hajat apa? Hajat supaya dipercepatkan hisab. Bukan nak minta masuk syurga pun, nak cepatkan hisab tu. Sebab tak larat nak tunggu ni. Nabi Adam pula saja supaya jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam pula tak boleh tolong, angkat tangan surrender. Nabi Nuh alaihi salam saja supaya jumpa Nabi selepasnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tak boleh nak tolong juga, nak bawa hajat mereka ni. Masing-masing ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tolak pula supaya jumpa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun kata aku pun tak boleh bantu. Depa disuruh pula jumpa Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam pun surrender, angkat tangan. Dia kata nafsi, biar pi ke aku. Izhabu ila ghairi. Pilah berjumpa Nabi selain daripada aku. Izhabu ila, last kali siapa? Muhammad. Orang putih kata the last should be the hero. Suka main-main tuan-tuan. Nama tempat saya Copenhagen. Cakap orang putih sajalah. The last should be the hero. Orang putih kata last selalunya hero lah. Ya, itu yang filem Hindustan depa buat hero kalah dulu, menang kemudian. Mesti produser dia baca kitab baru Mazid juga. Kan? Jadi kita nak bagi gambaran apa hadis ni cerita. Next kita punya kuliah lagu tu lah, kan? Oh, pasal itulah Nabi Muhammad dianggap sebagai ketua di padang mahsyar, kerana Nabi Muhammad sebenarnya bukan setakat boleh recommend, boleh syafaat kepada umat dia, bahkan umat selain daripada umat dia pun dia boleh minta Allah Ta'ala tolong, dia boleh syafaatkan. Bukti dia apa? Mereka semua jumpa dah Nabi masing-masing. Mereka jumpa Nabi Adam, tak boleh tolong jumpa dah Nabi Nuh, tak boleh tolong jumpa dah Nabi Ibrahim, tak boleh, Nabi Nuh pun tak boleh, Nabi Musa, Nabi Isa. Last sekali semuanya menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bawa permintaan mereka jumpa Allah. Duduk jumpa Allah di bawah arasy. Nabi sujud sehinggalah datang perintah Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak isfa' tu syafa'. Ya Muhammad, angkat kepala hang, isfa' tu syafa'. Bagilah nama siapa-siapa yang hang nak syafaatkan. Tu syafa', garanti hang boleh syafaatkan. Nabi kata, ya Rabbi ummati, wahai Tuhanku, tolonglah umat saya, tolonglah. Nampak yang kata Nabi Muhammad ni kasih dan sayang kepada umat sampai ke akhirat. Wallahualam. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasak bahasa. Yang baik tu datang daripada Allah, tak baik tu diri saya sendiri. Wallahualam. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in
Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.